Sesiapa yang mencari din, cara hidup, agama selain daripada Islam, maka dia tidak diterima oleh Allah dan dia pada hari akhirat termasuk di kalangan orang yang rugi. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika an nadhilla aw nudal aw nazilla aw nuzal aw nadhlima aw nuzlam aw najhala aw yujhala alaina. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Yang dikasihi Tuan Imam Hilal, Jatan Kuasa Masjid, muslimin muslimat rahimakumullah. InsyaAllah kita menyambung perbahasan kita tentang tafsir surah Al-Waqi'ah, masuk pada ayat ke-51 ke surat 134. Firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Thumma innakum ayyuhad-dallunal mukadzibun la'akiluna min syajarin min zaqqum. Maksudnya, kemudian sesungguhnya kamu wahai orang-orang yang sesat lagi yang mendustakan, benar-benar akan memakan dari sebatang pokok, iaitu pokok zakum. Ayat ini adalah sambungan daripada ayat sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala menyebut golongan kiri, ashabus shimal, apa yang mereka lalui di dalam neraka. Allah Subhanahu wa taala berkata kepada golongan kiri, sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang sesat dari jalan kebenaran, dan kamu juga adalah orang yang mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ajaran baginda. Kamu mendustakan hari kebangkitan semula dan hari pembalasan, tak percaya kepada hari kiamat. Tak percaya ni, kata ulama', sama ada pada percakapannya ataupun tindakannya macam tak percaya adanya pembalasan daripada Allah. Melakukan kezaliman, tak kira halal haram, itu seolah-olah perbuatannya macam tak yakin adanya hari pembalasan daripada Allah Subhanahu wa taala terhadap segala perbuatan manusia di dunia. Di akhirat nanti kamu pasti dihumban ke dalam neraka Jahannam, tinggal kekal di dalamnya dan dipaksa memakan pokok zakum. Na'udzubillah min dzalik. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Ad-Dukhan, Inna syajarataz zaqumi ta'amul athim kalmuhli yaghli fil butuni ka ghalyil hamim. Tengok bagaimana Allah Ta'ala ceritakan di antara azab di dalam neraka ini. Sesungguhnya pohon zakum itu menjadi makanan orang yang berdosa. Ia seperti tembaga cair yang mendidih di dalam perut. Dia ada seperti tembaga mendidih di dalam perut, seperti mendidihnya air yang meluap-luap panasnya. Baik, apakah yang dimaksudkan dengan syajaratuz zakum, pokok zakum ini? Dari segi bahasa, zakum ialah nama untuk setiap makanan yang beracun yang dapat membunuh orang yang memakannya. Ini disebut oleh Ibnu Manzur dalam kitab Lisanul Arab. Itu dalam bahasa Arab. Kalau zakum ni setiap buah yang beracun. Menurut Imam Abu Hanifah dan Qutrub, zakum sebenarnya ialah nama sebatang pokok yang tumbuh di negeri Tihamah yang kering dan panas. Satu negeri yang terletak di dataran rendah sepanjang persisiran Laut Merah yang menjulur ke Mekah. Di tempat yang kering, kawasan panas. Baunya sangat busuk
daunnya berbentuk bulat dan kecil. Ia mengeluarkan getah warna putih yang jika terkena kulit manusia akan menyebabkan bengkak-bengkak. Tuan-tuan boleh surf dalam internet. Boleh tengok image ni macam mana pokok ni. Jika dimakan biasanya akan mengakibatkan kematian. Semasa pertama kali mendengar nama pokok ini, penduduk Mekah tidak mengenalinya kerana ia tidak tumbuh di Mekah. Tak ada di Mekah. Menurut sebahagian ulama, jika pohon ini diletakkan di dunia, maka akan hancur bumi beserta isinya. Kalau diletakkan di dunia. Yang ini walaupun dikata pokok yang ada di Tihamah tadi, tapi itu di dunia. Apa yang berlaku di akhirat ini, di dalam neraka itu jauh lebih dahsyat lagi. Yang mana pohon ini jika diletakkan di dunia, maka akan hancur bumi beserta isinya. Penghuni neraka akan selalu lapar. Mereka akan selalu tergesa-gesa ke dasar neraka untuk memakan apa sahaja yang dapat mereka temukan. Ini di antara azab yang akan dihadapi dalam neraka. Selain daripada panas, kesakitan, akan rasa lapar. Di dasar neraka mereka akan dipaksa memakan buah dari pohon zakum. Bahkan sebelum disentuh pun bibir mereka akan terbakar sehingga nampaklah giginya. Allahu Akbar. Sebelum suap dalam mulut ni, luruh dah kulitnya, daging yang ada di muka ni. Tidak hanya itu, mereka akan menelan duri yang akan merobekkan kerongkong setelah buahnya ditelan. Buahnya berduri, bau busuk, beracun. Sebelum buah zakum sampai ke perut, buah tersebut akan membakar dan mengeluarkan isi perut. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau anna qatratan minaz zakum qutirat fi darid dunya la afsadat ala ahli dunya ma'ayishahum. Fakaifa biman yakunu ta'amah." Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika sekiranya setitik zakum dititikkan di dunia, air daripada buah ni setitik je dititik ke dunia, nescaya musnahlah seluruh kehidupan yang ada di dunia. Maka bayangkanlah bagaimana pula jika seseorang yang memakannya, jadikan dia sebagai makanan. Setitik daripada buah ini pun boleh membinasakan dunia. Macam mana orang yang jadikan ia sebagai makanan. Na'udzubillah min dzalik. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Berkata Imam Al-Qurtubi, wa huwa syajarun karihul manzar, karihut ta'mi, wa syajaratuz zakum mushtaqqatun minat tazakkum, wa huwal bala'u 'alal juhdi likarahatiha wa natniha. Kata Imam Al-Qurtubi, ia adalah sejenis pokok yang buruk pemandangannya, tengok pun uduh dah, dan jijik rasanya. Dan pokok zakum itu diambil dari perkataan tazakkum, iaitu menelan dengan payah, lekat. Tazakkum ni maknanya nak telan itu payah, disebabkan jijik dan busuknya. Apatah lagi buah ini berduri, lekat pula di kerongkong. Masya Allah. Seksanya. Sebab itulah kita bila sebut minta berlindung dengan Allah, Allahumma ajirna minan nar, minta dengan hati kita, bukan setakat di mulut kita, minta supaya kita ni dipelihara daripada neraka. Berkata Dr. Wahbah Az-Zuhaili rahimahullah, az-zakum syajarun fi ghayatil mirarati yambutu fi aslil jahim. Az-zakum ialah sejenis pokok yang terlampau pahit rasanya, ia tumbuh dari dasar neraka jahanam. Tumbuh di dalam neraka jahanam. Berkata sebahagian mufassirin, sebahagian dari kalangan ahli tafsir,
wa annaha tahya bilahabin nar kama tahya syajaratu bi baradil ma fala budda li ahli nari min an yanhadira ilaiha man kana fawqaha fayakuluna minha wa kadzalika yas'adu ilaiha man kana asfal. Sesungguhnya pokok zakum hidup dengan kepanasan api neraka. Dia hidup macam mana? Dia ni pokok tumbuh macam mana dalam neraka? Dengan bilahabin nar, dengan pucuk api neraka itu. Sebagaimana hidupnya pokok di dunia ini dengan air. Maka Allah Ta'ala jadikan pokok dalam neraka ini dihidup dengan api. Allah Ta'ala itu maha berkuasa. Allah Ta'ala boleh buat apa sahaja. Maka penghuni neraka yang berada di atas akan turun kepadanya dan memakannya, manakala penghuni neraka yang berada di bawah akan naik kepadanya dan memakannya juga. Oleh sebab neraka dipenuhi api, maka pokok zakum tumbuh dari inti api itu sendiri. Ia tidak terbakar oleh api kerana ia sama jenis dengan api. Tak terbakar ke? Dah api penuh dalam neraka ni. Dia tak terbakar sebab dia tu daripada jenis api. Sebab itulah bila makan ni putus tali perut. Akarnya menjalar dari dasar Jahannam, cabang-cabangnya menyebar hingga ke semua tingkat neraka. Ni yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para ulama. Sebab itu ni di antara jasa besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak kerana Nabi ceritakan kepada kita, kita tak tahu benda ni. Kita tak tahu bila mati nanti pada hari kiamat. Tapi kita tahu benda-benda ini bila kita baca Quran dan dihuraikan oleh para ulama dan diceritakan perkara ghaib ini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita, supaya timbul rasa gerun, rasa takut. Bila rasa takut, rasa gerun, kita tidak sewenang-wenangnya melakukan dosa di atas muka bumi ini. Maka antara pengajaran ayat ini, sesiapa sahaja yang menolak ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak mempercayai hari kebangkitan semula manusia, dikira sesat dan pembohong. Orang yang tak percaya kepada hari kiamat. Di akhirat nanti akan dihumban ke dalam neraka Jahannam dan tinggal kekal di dalamnya. Orang yang tak percaya juga kepada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak percaya kepada sunnah Nabi, tak percaya kepada Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu agama-agama selain daripada Islam ini adalah sesat, adalah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya Islam sahaja yang diterima. Sebagaimana berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu minta izin kepada Nabi, hari Jumaat nak baca Quran, hari Sabtu nak baca kitab Taurah, hari Ahad nak baca kitab Injil, boleh tak? Sebab dalam kitab ni ada cerita-cerita juga. Lalu merah muka Nabi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut antara lain, Nabi kata lau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai wa fi riwayatin illa an yattabi'ani. Nabi kata kalau Musa masih hidup lagi sekarang ini, maka dia tidak boleh melainkan kena ikut aku, kena ikut ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun itu Nabi Musa, dia seorang nabi, seorang rasul. Maka sebab itu tak boleh kita mengatakan tak apa, ikut mana-mana agama pun tak kisah. Agama Kristian, agama Yahudi, bukankah itu juga agama samawi? Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Bayyinah dengan jelas, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir terdiri dari kalangan min ahlil kitab, dari kalangan ahli kitab. Siapa ahli kitab ni? Orang Yahudi, orang Kristian.
wal musyrikin, dan orang kafir dari kalangan penyembah berhala, orang yang syirik. Fi nari jahannam khalidina fiha, mereka semua ini berada dalam neraka Jahannam, kekal dalam neraka Jahannam. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka itu adalah sejahat-jahat manusia. Siapa yang kata ni? Allah Ta'ala kata. Tiba-tiba ada hari ni golongan yang mendokong fahaman pluralisme, liberalisme, mengatakan semua agama ni sama belaka, semua nak ajak kebaikan. Baru ni ada yang sebar poster nak selamat menyambut hari beragama sedunia. Maknanya nak ucap sambut juga kepada agama-agama lain. Ucap selamat. Selamat ni maknanya benda yang molek lah. Tak, mendoakan kebaikan. Sedangkan Allah sendiri sebut hanya agama Islam saja. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sesiapa yang mencari din, cara hidup, agama selain daripada Islam, maka dia tidak diterima oleh Allah, dan dia pada hari akhirat termasuk di kalangan orang yang rugi. Sebab apa? Ambil agama selain daripada Islam. Kononnya atas dasar dakwah kita nak inklusif, biar terbuka. Kita nak jaga hubungan antara kaum, antara agama ni. Kita tak nafikan boleh. Tapi biar ada had, biar ada batas. Biar ada had, ada batas. Bukan sampai ke peringkat upacara ibadat pun kita nak buat juga atas dasar apa? Atas dasar kita nak bertoleransi. Kita dengan jiran kita lah umpamanya baik. Baik betul, rapat macam keluarga lah. Ada hak dia juga. Tak? Bukan sampai dalam kelambu dia pun kita pergi. Tak? Jiran macam mana baik pun sampai ruang tamu je. Tak? Di luar kita boleh kawan lagi. Bukan waktu kita nak tidur, tengok. Warna duduk atas katil juga ni. Kita kan baik kan? Tak? Sama juga ni. Kita bukan tak boleh berkawan. Banyak lagi ruang-ruang untuk kita bersama dengan orang Hindu, orang Buddha, orang Kristian dalam muamalah kita. Ni tak tebing juga masuk dalam rumah ibadat dia. Kononnya kita nak meraihkan. Sedangkan benda ini seolah-olah kita mengiktiraf kepercayaan. Perayaan yang mereka buat atau atas dasar kepercayaan kait dengan agama, berkait dengan akidah. Boleh merosakkan akidah. Ni bukan benda yang main-main. Ayat yang ke-53 Allah Ta'ala sebut famali'una minhal butun, maka kamu akan memenuhi perut kamu dari pokok itu. Dengan buah zakum tadi. Allah menceritakan keadaan mereka ketika itu adalah tersangat lapar. Maka kerana lapar yang bersangatan itulah menyebabkan mereka makan pokok zakum yang pahit itu dengan sebanyak-banyaknya sehingga memenuhi perut mereka. Allahu Akbar. Bukan tak tahu makan, bila dekat ke mulut je habis luruh muka ni. Panas. Bila makan putus tali perut. Bukan tak tahu, tapi kerana terlalu lapar. Ambil juga buah tadi, suap dalam mulut. Lalu hancur berkecailah perut. Namun mereka tidak mati, bahkan mengulanginya lagi supaya mereka merasai azab seksa yang dahsyat itu. Walaupun terputus tali perut, Allah Ta'ala jadikan semula, kemudian ambil lagi, makan lagi. Untuk apa? Liyadzuqul azab, supaya mereka merasai azab ni secara terus menerus. Maka pengajaran ayat ini menerangkan penambahan azab yang mereka terima. Bahawa makanan ahli neraka bukanlah mengenyangkan, bahkan makanan itu adalah penambah azab ke atas azab lapar yang sedang mereka rasai. Ingatkan, bila makan ni tak apalah seksa pun, hilanglah rasa lapar tu. Rupanya tak hilang juga. Apa ni? Allah sebut dalam Quran, dalam ayat yang lain, minju
la yusmin wa la yughni min ju', tidak menggemukkan dan tidak menghilangkan lapar. Buah zakum ni yang ada dalam neraka. Sebab tu bila kita lihat Allah Ta'ala sebut bagaimana buah dalam neraka ni makanan kepada penghuni neraka, maka menyedarkan kita atas dunia ini, jangan lapar macam mana pun, jangan sampai kita ambil benda yang haram. Kadang-kadang bukan lapar sangat pun, bukan terpaksa. Kalau terpaksa ni masih boleh lagi di dalam agama. Tetapi kadang-kadang nak selesa, nak mewah, tak kira halal haram, cara curi ke, cara harta orang lain. Sekarang ni berapa banyak kes, walaupun dia tak ambil rasuah, walaupun tak tipu, tapi dalam bab harta pusaka, dalam bab harta pusaka dia tahu dah bilik tu orang lain, adik-beradik lain umpamanya, tapi dia letakkan penama. Ni banyak kes juga di di rancangan Felda. Tak banyak yang kadang-kadang dia mengadu kepada kita macam mana ni, mungkinlah mak ayah tu dah meninggal dunia, letak kepada penama, dia kena penama seorang je di kalangan anak, mungkinlah anak yang sulung, tiba-tiba bolok ke dia, adik-beradik lain minta juga ni, dia kata ni atas nama dia, hak dia. Jadi banyak berlaku benda-benda yang seperti ini. Ditambah pula ada sebahagiannya yang meninggal dunia ada anak yatim, makan harta anak yatim. Sembahyang tak tinggal ni, tak di masjid tak tinggal, tapi makan benda-benda yang seperti ini. Berkait dengan pusaka, kadang-kadang wasiat. Nabi sebut dalam satu hadis riwayat riwayat Abu Hurairah, orang yang beri wasiat, buat wasiat secara zalim, Allah Ta'ala tidak terima sembahyangnya sitina sanah, 60 tahun dia sembahyang, Allah Ta'ala tak terima satu rakaat pun. Bila wasiat dalam keadaan dibuat aniaya pada orang. Jadi ini semua berkait dengan makan minum yang kita kena hati-hati, bimbang kita ambil hak orang lain, menyebabkan dihumbankan ke dalam neraka, dan inilah makanan yang disajikan kepada penghuni neraka. Ayat ke-54, fasyaribuna alaihi minal hamim, sesudah itu kamu akan meminum pula air yang sangat panas yang menggelegak. Selepas memakan pokok zakum ataupun buah zakum sehingga memenuhi perut, mereka pula dipaksa minum air panas yang sedang menggelegak kerana terlampau dahaga. Bayangkan apa akan terjadi kepada tubuh apabila air yang tengah menggelegak diminum. Nabi SAW pernah memperingatkan tentang sifat makanan dan minuman penghuni neraka. Dalam satu hadis, an Abi Darda radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yulqa ala ahli an-naril ju' faya'dilu ma hum fihi minal azab fayastaghithuna fayughathuna bi ta'amin min dari' la yusmin wa la yughni min ju' fayastaghithuna bi ta'am fayughathuna bi ta'amin dhi ghussatin fayadhkuruna annahum kanu yujizuna al-ghusasa fid dunya bisyarab fayastaghithuna bisyarab fayurfa'u ilaihimul hamim bikalali bil hadid fa idza danat min wujuhihim syawat wujuhahum fa idza dakhalat butunahum qatta'at ma fi butunihim fayaquluna ud'u khadhanata jahannam fayaquluna alam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinat qalu bala rawahu Tirmizi. Maksudnya daripada Abu Darda radhiyallahu anhu katanya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dicampakkan azab lapar yang melampau ke atas penghuni neraka. Duduk dalam neraka ni rasa sangat lapar, maka azab lapar yang mereka rasa itu menyamai azab yang lain di dalam neraka.
Kalau panas, sangat panas. Kalau dahaga, sangat dahaga. Lapar, sangat lapar. Yang tak pernah dia rasa atas dunia. Justru itu mereka meminta tolong untuk menghilangkan lapar. Lalu mereka diberi makan daripada dhari'. Dhari' ialah sejenis tumbuhan di tanah Arab. Jika binatang makan, pasti mati. Binatang makan buah ni mati. Buah yang beracun, yang tidak menggemukkan dan tidak menghilangkan lapar. Disebabkan sangat lapar, mereka meminta lagi makanan. Lalu mereka diberi makan makanan yang tercekik di kerongkong. Ketika itu mereka teringat di dunia dulu, jika tercekik makanan, mereka akan melepaskannya dengan minuman. Kalau tercekik makanan, makan nasi lekat, minum air lah. Maka mereka meminta minuman. Lalu dibawa kepada mereka air panas yang menggelegak dengan penyangkuk-penyangkuk daripada besi. Apabila air panas itu hampir dengan muka mereka, lalu masaklah daging muka dan luruh kulit muka mereka. Dan apabila air panas itu masuk ke dalam perut, lalu ia memutuskan segala isi perutnya, lalu mereka berkata sesama sendiri untuk memohon supaya diringankan azab. Panggillah penjaga-penjaga neraka supaya diringankan azab seksa mereka. Tolong panggillah penjaga neraka ni, minta ringankan sikit, tak tahan menghadapi seksaan. Lalu malaikat penjaga neraka menjawab, bukankah telah datang kepada kamu rasul-rasul Allah dari kalangan kamu sendiri dengan hujah keterangan yang jelas? Atas dunia tu bukan ada ke utusan-utusan Allah, rasul-rasul, nabi-nabi yang datang? Zaman ada nabi. Kalau zaman tak ada nabi, orang yang menyambung tugas nabi, bukan ke datang para alim ulama beritahu kepada kamu, baca ayat Quran, baca hadis kepada kamu? Lalu mereka menjawab, ya, memang telah datang. Memang ada lah. Kami tak ikut. Kami tak nak ikut. Lawan pula alim ulama. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Itu tentang minuman hamim, yang mana ada beberapa tafsiran ulama tentang makna al-hamim ini. Sebagaimana Az-Zakkum tadi ada beberapa tafsiran dan huraian ulama, begitu juga air minuman yang namanya al-hamim ini. Yang pertama berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, hamim adalah air panas yang mencapai titik puncak. Maknanya panasnya habis, paling panas lah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam suratul Rahman ayat 44, yatufuna bainaha wa baina hamimin an. Mereka terus diseksa berulang-ulang di antara api neraka dengan air menggelegak yang memuncak panasnya. Yang kedua berkata Ad-Dhahhak, orang ulama tafsir, penghuni neraka akan diberi minum dari air sangat panas yang dididihkan oleh Allah sejak mencipta langit dan bumi sampai waktu diberikan kepadanya. Dididihkan air ni sejak dicipta langit dan bumi ni. Berapa lama didih? Dipanaskan. Dan disiramkan pula ke atas kepala mereka. Allahu Akbar. Itulah Al-Hamim. Yang ketiga berkata Qatadah, hamim sudah mulai dimasak sejak Allah Subhanahu Wa Ta'ala mencipta langit dan bumi lagi. Bayangkan. Berapa lama dah tu? Lagi lama, lagi panas. Dan berkata Imam Al-Qurtubi, huwa sadidu ahlin nar. Hamim itu ialah nanah yang bercampur darah ahli neraka yang diazab. Bila dibakar, keluar darah, keluar nanah dari tubuh mereka, maka itulah menjadi minuman kepada penghuni neraka. Wal iyadu billah. Ayat yang ke-55 Allah Ta'ala sambung lagi,
Fasyaribuna syurbal him, iaitu kamu akan minum seperti unta yang berpenyakit, sentiasa dahaga dan tidak puas-puas. Allah Ta'ala sebut bagaimana penghuni neraka ni minum air tersebut. Allah mengumpamakan kelakuan mereka meminum hamim. Dalam keadaan kehausan, mereka seperti unta yang sangat dahaga. Unta yang sangat dahaga. Syurbal him. Yang mana Ibnu Jarir At-Tabari, seorang ulama tafsir, menafsirkan al-him di sini ialah al-ibilul lati yusibuha da'un fala tarwa minal ma'. Iaitu unta yang ditimpa penyakit, tidak hilang dahaga dan tidak puas-puas minum air. Ada jenis penyakit kepada unta ni, bila dia kena penyakit ini, dia akan minum air tak puas-puas, akhirnya mati kerana minum air terlalu banyak. Itu al-him. Dan berkata Ibnu Abbas, pendapat yang kedua, Ibnu Abbas, Mujahid dan Ikrimah mengatakan al-him al-ibilu ya'khudhuhal itash fala tazalu tashrabu hatta tahlik. Iaitu unta yang sangat dahaga, maka ia akan sentiasa minum air sehingga mati. Minum lagi sampai mati. Jadi kedua-dua makna ini hampir samalah. Yang pertama kata dia kena satu penyakit yang tak hilang, yang tak hilang dahaga. Unta ni kalau 2 bulan tak minum tak apa lagi. Tak minum. Tapi kalau kena penyakit ni, dia minum tu sampai mati. Unta mampu menahan lapar dan dahaga selama 8 hari di tengah-tengah padang pasir yang panasnya 50 darjah Celsius. Unta pula apabila terlalu dahaga, ia mampu meminum air tawar atau air masin dalam jumlah yang sangat banyak sehingga hilang dahaganya. Dalam masa 10 minit, ia mampu meminum air sebanyak 130 liter. Dalam tempoh 10 minit. Itu kelebihan unta yang Allah Ta'ala ciptakan. Subhanallah. Sebab itu dalam Quran Allah sebut apa? Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Adakah mereka tidak melihat kepada unta bagaimana unta itu diciptakan? Ulama buat kajian tentang ayat ni. Kenapa Allah Ta'ala sebut dalam banyak-banyak binatang Allah Ta'ala sebut unta? Kemudian Allah Ta'ala suruh kaji bagaimana diciptakan. Maka ada ahli sains yang buat kaji tentang unta ni daripada ekor sampai kepala. Subhanallah. Macam-macam perkara ajaib yang ada pada unta ini. Unta ni bila dia berjalan di padang pasir, maka kaki ni automatik akan kembang. Kalau tempat itu tempat yang berpasir, dia akan kembang, maka dia tak tenggelam. Bila tempat kawasan yang berbatu, kaki dia akan menguncuk. Akan menguncuk. Kalau kereta mahal sekarang. Allah Ta'ala jadi. Kemudian Allah Ta'ala jadikan mata ni dia ada 2 selaput pada mata dia. Yang mana bila berlaku ribut pasir, selaput itu dia akan jadi macam wiper. Subhanallah. Allah Ta'ala jadikan makhluk yang sebegitu hebat supaya apa? Bila kita lihat, kita akan sedari bagaimana berkuasanya Allah Ta'ala, bagaimana bijaksananya Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu. Maka begitulah keadaan mereka, tak akan puas-puas meminum air panas itu. Mereka minum hamim sebanyak-banyaknya, maka minum makin dahaga dan makin tidak puas. Subhanallah, tak dapat kita bayangkan bagaimana ngerinya keadaan mereka ketika itu. Na'udzubillah min zalik. Kita minta berlindung dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala daripada api neraka. Sebab itu Allah Ta'ala ajar kepada kita doa ni, kebaikan dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita minta kebaikan dunia ni, wahai Tuhan kami, berikan kebaikan kepada kami. Dunia ini baik dan akhirat baik, bukan akhirat sekadar baik. Wa qina adzabannar. Akhirat kita minta 2 daripada Allah.
Dunia satu je, Rabbana atina fid dunya hasanah. Baik dunia. Tapi akhirat minta baik dan juga dia pelihara daripada api neraka. Kita kena selain daripada doa, tak cukup dengan doa saja. Kena dengan amalan kita. Dengan amalan, dengan amal ibadat kita, sama ada ibadat yang khusus, kita kena jaga amalan kita. Sembahyang bukan setakat buat sembahyang ini, tetapi kena sentiasa perbaiki sembahyang kita. Kadang-kadang ada orang sembahyang tak tinggal, tapi sembahyangnya tak ikut kaedah yang sebenarnya. Allah Ta'ala tak terima juga. Maka kesimpulannya kena mengajilah. Jangan berhenti daripada menuntut ilmu ni, sebab lagi banyak kita mengaji, lagi kita akan tahu bahawa kita ni sebenarnya banyak lagi benda yang kita tak tahu. Bila kita mengaji, kita dapat perbetulkan, bukan sekadar sembahyang saja, banyak lagi benda lain kita ni. Di sudut ibadat-ibadat yang lain, termasuklah muamalah yang saya sebut tadi. Kadang-kadang harta tu kita rasa tak ada masalah, padahal dia akan berkait dengan harta orang lain, yang itu lagi bahaya. Maka semuanya perlu kepada ilmu agama. Hadza nuzuluhum yaumaddin. Ayat ke-56 Allah Ta'ala sebut, inilah jenis-jenis azab yang disediakan sebagai hidangan untuk menyambut mereka pada hari pembalasan itu. Inilah hidangan yang disediakan kepada penghuni neraka. Yang mana Allah Ta'ala gunakan perkataan nuzul. Nuzul ini maknanya ialah huwa rizqud dhaifil ladzi yuqaddamu lahu nuzulahu ikraman lah. Asal perkataan nuzul itu ialah rezeki tetamu yang dihidangkan untuknya bagi memuliakan kedatangannya. Bila tetamu datang daripada jauh, kita akan masak. Tak, kita akan sedia. Lagi hebat tetamu tu, maka lagi hebatlah penyediaan makanan kita. Kadang-kadang ni kejar ayam ni, tangkap ayam, temelih kambing, tetamu hebat yang nak datang ni, maka dipanggil nuzul. Kadang-kadang orang Arab menggunakan an-nuzul sebagai hidangan yang menghinakan yang disediakan untuk tetamu. Maka ayat ini menceritakan hidangan azab yang disediakan kepada golongan kiri. Justru itu pokok zakum dan air panas itulah sebagai hidangan yang Allah sediakan kepada ashabus shimal, golongan kiri, golongan yang sesat dan golongan yang mendustakan hari kiamat pada hari pembalasan nanti. Di sana nanti Allah sediakan berbagai jenis azab yang sangat banyak. Sebahagian daripadanya adalah pohon zakum sebagai makanan dan al-hamim sebagai minuman. Imam Ar-Razi menafsirkan, laisa hadza kullal azab bal hadza awwalu ma yalqawnahu. Ini semua ni zakumnya dengan sadid, dengan hamim, bukanlah keseluruhan azab yang ditimpakan ke atas mereka dengan makan buah zakum dan minum air al-hamim ini. Bahkan ia hanya permulaan sahaja yang akan mereka tempuh di dalam neraka. Itu baru mukaddimah. Sebaik sahaja mereka dihumbankan di dalam neraka. Di akhirat manusia akan dilayan dan disambut berdasarkan kedudukan mereka di sisi Allah. Jika dia seorang yang mendustakan Allah dan ajarannya, maka layanan dan sambutan yang akan diterima adalah seperti mana yang digambarkan dalam ayat 51 hingga 56 sebelum ini. Sebaliknya, jika dia seorang yang beriman dan bertakwa, beramal soleh, maka dia akan dilayan sebagai tetamu kehormat dan dilayan dengan kemuliaan yang tiada tandingannya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala,
innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh disediakan bagi mereka syurga-syurga Firdaus sebagai tempat tetamu yang serba mewah. Nuzula juga, sebagai hidangan kepada tetamu yang dimuliakan di dalam syurga. Maka sebab itu kita kena berdoa kepada Allah selain daripada amal ibadat kita, usaha kita. Dan Allah sebut dalam surah As-Saff, kita pernah baca tafsir surah As-Saff sebelum ini. Allah sebut, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, mahukah kamu aku tunjukkan kepada kamu satu bentuk perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab neraka yang sangat pedih. Apa dia perniagaan itu? Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Iaitu yang pertama, kamu beriman kepada Allah dan Rasul, jaga iman kamu. Kemudian yang kedua, wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Kamu kena berjihad, kamu berjuang, berkorban, mengorbankan harta benda kamu dan diri kamu pada jalan Allah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika sekiranya kamu mengetahui. Sebab itu para sahabat radhiyallahu anhum, para tabi'in, mereka sanggup berperang, sanggup korbankan apa sahaja yang ada pada mereka demi Islam. Kerana apa? Tak takut mati ke? Takut mati. Tak sayang kepada harta ke? Sayang harta. Tetapi mereka yakin kepada janji Allah Subhanahu wa taala ini supaya mereka tunjikum min azabin alim, dapat menyelamatkan mereka daripada azab neraka Allah Subhanahu wa taala yang sangat pedih. Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh para salafus soleh menjadi ikutan kepada kita juga. Untuk kita bukan setakat beramal untuk diri kita, tetapi kena ada kesedaran dalam diri kita ni membela agama, mengajak manusia kepada Islam, mencegah kemungkaran supaya manusia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana perbuatan ini akan menyelamatkan manusia daripada azab neraka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Taala pelihara kita semua insya-Allah. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.